Okey, kita tengok contoh 16 buku teks matematik tingkatan 5. Okey, di bawah bab yang kelima Okey, untuk contoh 16 muka surat 151. Okey. Kita contoh dulu. Kita dah bercontoh nanti baru kita buat latihan lah. Okey, dia kata rajah di sebelah, rajah ni menunjukkan trapezium G tanda. Okey, G tanda ni ni G tanda. Okey, G tanda ialah imej bagi suatu objek di bawah gabungan transformasi diberi. Okey, dia kata T adalah pembesaran pada pusat 14 faktor skala negatif 2. V adalah putaran 180 darjah pada asalan. W pantulan pada garis Y1. Tentukan objek bagi trapezium G tanda G double prime di bawah gabungan transformasi WV. Okey, G double prime. Maksud dia bila G double prime dia kena ada G dulu. Ni G diikuti dengan imej G pertama, kemudian diikuti dengan G double prime. Faham tak ni? Faham tak? Setakat ni faham tak? Hello? Faham Okey. Faham. Kalau A ni, A dia nak di bawah WV. Maksud dia apa dulu? V. Maksud dia G ke G tanda adalah V. Okey. G tanda ke G double prime ni adalah W. Faham tak? Faham Okey. Jadi faham kan? Alright. Jadi kita buat ni dulu. G ke G tanda ni adalah V. G tanda ke G double prime ni adalah W. Okey, tengok sini. Okey, sekarang ni tengok apa dia V? V adalah putaran V apa? V adalah putaran 180 darjah pada asalan. W adalah pantulan pada garis Y sama dengan 1. So, kalau kita buat terbalik ni tadi, sekarang terbalik tau. Okey, tengok kita padam dulu. Okey, kita ambil warna biru. Okey, sekarang ni G tanda, ni G double prime. G double prime nak ke G reverse, apa yang terlibat? W. W ni apa? W ni adalah pantulan pada garis Y1. Betul tak? So, kita kena settlekan pantulan pada garis Y1. Okey, mana pantulan pada garis Y1? Okey, so ini adalah Y1. Ni paksi Y. Okey, ni paksi Y. Okey, kita dapatkan W ni tadi, W adalah pantulan Y sama 1. Okey, pantulan pada Y1. Okey, so yang pertama dapatkan di manakah Y1. Okey, ni Y, ni paksi Y. Ni 1. Maksud dia yang merah ni adalah Y sama 1. Faham tak? Faham tak? Faham tak ni? Okey, so kita pantulkan pada Y1. Pantulkan lah. Pantulkan yang kita dah belajar tadi. Iaitu apa kotak ni? 1, 2, 3. So ni 1, 2, 3. Ni imej dia. Kan? Buat semua ni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ni imej dia. Okey, sama juga ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So ni imej dia. Okey, yang ni pula 1, 2, 3, 4, 5. So 1, 2, 3, 4, 5. So ni imej dia. So ni lah G. Inilah G prime. Faham tak ni? Itu lah G prime. Kan kita tadi kita dah belajar kan? Ni kita dah buat tadi. G kepada G prime masih G tanda adalah V. G prime ke G double prime ni adalah W. So W adalah pantulan pada Y1. So ni lah G. Faham tak? Boleh ikut tak? Boleh Okey. Kemudian daripada G prime kita nak reverse ke G ni. Dia adalah V. V apa? V adalah okey, kita padam pula. V putaran 180 darjah. Okey, bagus. V putaran 180 darjah pada asalan.
Okay, V adalah putaran 180 darjah pada asalan. Okay, so putaran 180 darjah pada asalan. Kalau putaran 180 darjah, okay, putaran 180 darjah, sekarang dia, kita nak dapatkan di manakah dia punya putaran 180 darjah tu. Okay, jadi, kalau putaran 180 darjah, dia adalah garis lurus. Kan, sebab ni 180 darjah. Katakan ni adalah pusat. Okay, ni pusat. Kemudian ni adalah 180 darjah. Kan? Dia menghasilkan satu garis apa? Lurus. Kalau 90 darjah, dia menghasilkan sesiku. 180 darjah, dia menghasilkan satu garis lurus. Faham tak ni? Okay, faham Okay. Seterusnya kita ambil pembaris dan pensel. Okay, kita sambungkan dia punya pusat. Pusat adalah asalan. Bila pusat asalan, kita sambungkan asalan ni, asalan dengan objek. Okay, kita labelkan dulu. Kita katakan ni A, ni B, ni C, ni D. Okay, faham? So, kita sambungkan daripada pusat ke A. Dan kita lanjutkan ke belakang. Okay, guna yang kelukis senang lah. Jarak yang sama. So, inilah dia punya A. Faham tak? Begitu juga dengan yang lain. Sambungkan B. Kita guna warna lain pula. Ini jauh. Sambungkan B. Okay, ni guna jangka lukis. Jarak yang sama. Inilah dia punya B tanda. Faham? Boleh? Boleh. Okay, dan seterusnya lah. Kita guna warna apa lagi? Warna kuning pula. Okay, C pula. C. Ni dia punya pusat. Sambungkan C. Lanjutkan ke belakang. Ambil jangka lukis. Jarak yang sama. Inilah dia punya C tanda. C lah, sorry, C. Okay, ni tanda. Ni B lah. Tak ada tanda lah. Dia tanda. Okay. Kemudian kita guna warna apa lagi? Warna biru cair. Okay, D pula. D dengan pusat. Sambungkan. Lanjutkan ke belakang. Okay, jarak yang sama. Inilah dia punya D. So, inilah dia punya G. Soalan dia nak apa? Saya tentukan objek bagi G. So, objek dia adalah inilah objek dia. Okay, pada soalan tersebut. So, objek dia adalah apa? Objek ni adalah F. Faham? Faham tak faham? Faham ke tak faham? Faham Okay. So, cikgu 180 tarik ke bawah je lah. Sebab 180 kan macam ni. Kan? Dia special. Dia 180 dengan 90 darjah je sebenarnya. Untuk label awak lah. Okay, faham tak ni? Ni kita padam. Faham lah kod? Okay, boleh nak faham lagi, kena buat latihan. Okay, ni kita padam dulu. Okay, kita tengok soalan yang seterusnya, B pula. Kita padam, tak apalah. Okay, kita ambil soalan B pula. Okay, kita gerakkan ke sini. Ni senang guna digital ni senang. Okay, tengok Okay, B pula dia nak apa? Okay, tengok B ni. Okay, sekarang ni dia kata soalan yang sama. Draw, kita ambil draw. Merah. Okay, dia kata tentukan objek bagi trapezium G double prime ni. Mana objek dia? Di bawah gabungan transformasi VT pula. So, kita reverse balik. Kita reverse. Daripada G, konsep dia adalah G kepada G tanda. Apa dulu? G kepada G tanda apa? Kalau VT? T. Okay, ni T. T adalah pembesaran. Pada pusat, 1,4. Faktor skala nanti 2. Okay, G tanda ke G double prime ni adalah apa? V. So, G double prime nak ke G adalah V. V apa? V adalah putaran 180 darjah pada asalan. Okay. So, kita ambil putaran dulu. 180 darjah pada asalan. So, yang ni G tanda. G double prime. Ingat lagi tak? Putaran 180 darjah pada asalan. Asalan 0,0. Sama kes tadi. So, kita ambil pembaris. Kita sambungkan. Lajakkan ke belakang. Sebab 180 darjah. Ambil jangka lukis. Ukur jarak yang sama. Katakan ni A double prime. So, inilah E prime dia.
Faham tak? Faham ke tak faham? Boleh tak ke? Faham. Okey. Katakan ni B pula. B. Okey. Kalau macam kes dia ni, awak buat satu sebenarnya. Okey, buat satu je. Buat satu, dapat mana objek, tu dapat jawapan. Kalau dia suruh lukis baru, kena buat satu-satu. Faham tak? Biasanya adalah soalan adjektif. Okey. Katakan kita dah cuba A tadi. Lepas tu kita pergi T pula. T apa T? Okey. T adalah pembesaran pada pusat 1, 4 dengan faktor skala negatif 2. Okey, cari pusat dulu. Pusat dia 1, 4. Ni pusat dia. 1, 4. Okay, kita ambil warna apa? Biru pula. Ni 1, 4 pusat dia. Okey, pusat dia 1, 4. Kemudian pusat 1, 4. Asyik padam je. Faktor skala negatif 2. Bila negatif 2, kita sambungkan. Kemudian negatif 2 maksud dia ke belakang. Kita dah belajar sebelum ni kan? Ke belakang. Negatif ke belakang. Okey, negatif ke belakang. Okey, negatif 2. Okey, jadi negatif ke belakang ke mana? Faktor skala negatif 2. T, A. Okey, negatif 2. Sini lah. Negatif 2. Okey. Jadi dia ada confuse sikit. Okey. Dia asal di sini tau. Bila kita baca terbalik, asal dia yang ni G ni, tahu dia kena faham sini sebab ni dia panggil kebat. Okey. Tahun awak je ada soalan ni. Tahun lepas kan? Okey, ni first time lah ni. Okey tahu Kalau kita baca, tahu G nak ke G tanda. G ni nak ke G tanda. Okey. Kita baca G nak ke G tanda. Pembesaran pada pusat 1, 4 pada faktor skala negatif 2. Maksud dia, mana yang besar? G besar ke G tanda besar? G. G besar kan? G tanda ke G besar? G tanda. G tanda lah besar. Ni lagi besar. Ni besar. Ni kecil. Betul tak? Sebab dia kata faktor skala negatif 2. Cuba negatif ni melambangkan ke belakang. Faham tak? Negatif ni melambangkan. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Sebab kita baca terbalik sekarang ni. Sebab biasa dia cari, dia bagi objek, cari image. Sekarang ni dia bagi image, cari objek. Tu yang jadi susah sikit. Tu yang kena banyak latihan. Kita boleh ikut Jadi, G ni kecil, G besar, G tanda adalah besar. Sebab faktor skala dia 2. Okay? Faham tak ni? Jadi kalau kita reverse, dia songsang lah. Asal 2, kalau songsang jadi 1/2. Sorry, tak nampak. Kan? Kalau 2, songsang dia jadi 1/2. Kalau negatif 2, songsang dia jadi negatif 1/2. Itu sebabnya dia punya objek kecil, image dia besar. So, ini 1/2 lah. Kita ambil pembaris, kita ukur. Ni. Macam mana buat? Ni, kira apa ni? So, 1, 2, 3, 4. So, kalau 4 kotak, yang ni jadi 2. So, ni dia punya image. Ni A. Ni A. Ni A tanda. Ni A double prime. Okay, dah dapat 1. Kita bandingkan mana jawapan dia. So, jawapan dia adalah C. Cukup. Kita buat 1 bucu saja. Kecuali bucu tu bertindan. Tapi dalam kes ni tak ada yang bertindan. So, cukup kita buat 1 bucu. Faham ke tak faham? Dia memang complicated sikit. Okay, sebab dia jenis yang songsang. Boleh tak boleh? Boleh Okay. Alright. Okay, boleh. Awak cuba. Sekejap Okay, kita tengok dulu. Boleh tak? So awak dah boleh buat lah kot ni. Okay, awak cuba dulu satu ni. Nanti kita tengok contoh yang ke seterusnya. Contoh 17 belakang.